Oh, huh, susah ya betul. Si baik datang awal. Saling ya kak? Oh, Link saya baru link. nak. Okay. How to share? Delete booster. Copy link. Copy link. Apa tu? Link ya. Subuh. Okay. Okay, dah start. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua. Dan sekarang bersama saya, ya, Syahadat Nakidin, live bersama dengan anda sekarang ini untuk kita bersama-sama dalam rancangan Ramadan bersama Cine House. Jadi sebelum itu boleh kita lihat terlebih dahulu ya, ramai saya kira yang mungkin tidak mengetahui apa itu Cine House Cinema dan juga bagaimana live ni boleh berlaku di timeline saya dan juga bagaimana saya boleh jadi host dan juga sebagainya. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada anda mengenai Cine House Cinema ni. Jadi Cine House Cinema merupakan sinema yang baru terbentuk ya pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat Cine House Cinema ini terletak di One City Sky Park. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan Cine House Cinema, anda boleh layari ke cinehousecinema.my, terus saja ke situ dan anda boleh lihat macam-macam yang anda boleh terokai. Terutamanya yang menariknya berkaitan dengan Cine House Cinema ialah sinema ini ada 12 hall ya, dan yang paling menarik mengenai sinema ini ialah ianya ada satu hall yang diberi nama sebagai Malaysian Hall. Jadi Malaysian Hall ni kita dapat lihat yang di dalam hall itu kita sering kalau kita tengok local movie dan juga sebagainya akan ada masa yang sangat-sangat terhad untuk satu-satu movie. Jadi apa yang Cine House
sinema ni cuba tawarkan untuk local movie, movie-movie tempatan, ialah adanya Malaysian Hall, iaitu satu hall yang akan memanjangkan tempoh untuk tayangan itu ditayangkan di Pawagam. Maknanya perkara ini akan membantu dari segi tayangan itulah, dan akan support untuk movie-movie tempatan, local movie untuk terus berkembang maju. Jadi bagi anda di luar sana yang mungkin begitu tertarik dengan untuk penghasilan movie, drama dan juga sebagainya, inilah peluang anda sebagai movie creator untuk ke Cinehouse Cinema, dan mungkin anda boleh tambahkan peluang pekerjaan di sana mungkin, ya. Jadi ini adalah sangat-sangat menarik untuk Cinehouse Cinema yang berada di One City Sky Park. Okey. Dan sempena dengan bulan Ramadan pada hari ini, saya kira semuanya menonton kali ini semuanya berpuasa, ya. Dan sempena dengan PKP ini juga secara live streaming saya dijemput menjadi host, dan pada hari ini kita akan bersiaran secara langsung untuk tetamu pertama saya, iaitu pada hari ini kita akan bersiaran secara langsung bersama dengan pengarah, pelakon utama dan juga pelakon pembantu bagi drama siri Kampung People. Okey. Hari ini artis-artis yang akan ada bersama dengan saya ialah pengarahnya sudah semestinya Wan Hazliza Wan Zainuddin, dan juga yang akan bersama-sama ialah Han Hakim, Jaafar, semua tahu kan Jaafar itu siapa, dan juga bersama dengan pelakon veteran yang begitu mendalam dalam sesuatu watak, mendalami watak, tidak lain tidak bukan Namron. Saya kira semuanya kenal sudah siapa itu Namron, ya. Jadi terus setia bersama dengan saya akan hantar link kepada mereka dalam jam 2.55 petang nanti, dan insya-Allah akan live dalam jam 3 petang nanti. Jadi bagi anda yang menonton ini secara live di Facebook dan juga sebagai di Facebook Cinehouse Cinema, ya, page, anda boleh terus like dan terus follow untuk update-update daripada Cinehouse Cinema. Dan apa yang menarik berkaitan dengan live pada hari ini, saya akan memilih 5 orang secara rawak untuk memenangi hadiah-hadiah misteri daripada Cinehouse Cinema sendiri. Jadi terus setia bersama dengan saya sepanjang live ini untuk kita kenal, ya. Dan juga mungkin anda adalah orang yang bertuah. Okey, sekarang ini kita sedang lagi menunggu untuk hantar link kepada artis-artis kita pada petang ini, ya. Seperti mana yang anda sedia maklum, saya akan invite 3 orang pada hari ini. Yang pertama ialah pengarahnya sendiri, Puan Wan Hazliza Wan Zainuddin. Siapa yang tak kenal, ya, dengan Puan Wan Hazliza yang menghasilkan banyak karya-karya yang sangat-sangat menarik. Dan juga tidak lain tidak bukan yang anda tertunggu-tunggu saya kira pada petang ini, iaitu Han Hakim, pelakon sensasi kita. Pastinya ada yang tidak sabar menunggu beliau. Dan juga semestinya Namron, ya, yang akan bersama-sama seketika saja nanti. Okey, kita hantar link kepada mereka. Okey, sekali lagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya untuk live streaming ini, seperti mana saya maklum, program pada hari ini, live ini ditaja khas oleh Cinehouse Cinema. Jadi untuk anda mengetahui berkenaan dengan Cinehouse Cinema, anda boleh terus layari ke cinehouse.my
Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan Cinehouse Cinema itu sendiri. Okey, saya dah hantar dah link kepada ketiga-tiga orang untuk sesi live ini. Ya, kita sedang menunggu mereka untuk sama-sama live bersama-sama kita pada hari ini. Okey, kita akan live dalam masa terdekat lagi. Jadi sekali lagi saya ingin invitekan kepada anda semua yang menonton di live Facebook sekarang, iaitu Ramadan bersama dengan Cinehouse hari ini. Ya. Jadi untuk anda yang tidak mengetahui berkaitan dengan Cinehouse Cinema, seperti mana yang saya telah kongsikan bersama dengan anda tadi, Cinehouse Cinema merupakan sinema yang baru sebenarnya, baru ditubuhkan pada tahun lepas. Jadi apa yang menarik berkaitan dengan Cinehouse ini ialah ianya memartabatkan local movie. Jadi bagi anda di luar sana yang ingin membuat sesuatu movie ataupun sebagainya, inilah peluang anda. Jadi kepada semua rakyat Malaysia juga, anda boleh support movie-movie lokal. Kalau kita pergi ke movie lokal ini, kita boleh bersama-sama untuk melonjakkan lagi industri tempatan supaya dapat meningkatkan lagi lah industri movie tempatan ini. Okay. Sekarang ni saya sudah bersama dengan Namron sebenarnya. Masih lagi menunggu untuk pengarah dan juga Han Hakim. Sekarang kita sudah ada bersama Wan Hazliza sudah bersama dengan kita. Dan juga kita sedang menunggu Han Hakim. Okey, bagi anda di luar sana yang masih lagi setia bersama dengan saya untuk live Cinehouse Cinema Ramadan bersama dengan Cinehouse, kita sekarang sudah sekejap lagi ya kita akan bersama-sama dengan tetamu-tetamu jemputan kita, Wan Hazliza, Namron dan juga Han Hakim untuk Ramadan bersama dengan Kampung People. Okey. Pastikan anda yang masih bersama dengan saya, anda terus setia sehingga ke penghujung live ini, di mana saya akan pilih 5 orang secara random yang akan memenangi hadiah secara misteri. Kita masih lagi menunggu untuk Han Hakim bersama dengan kita. Okey, sekali lagi jangan lupa untuk anda ya kekal terus bersama. Untuk anda boleh follow page Cinehouse Cinema dan juga like page Cinehouse Cinema ataupun terus follow untuk mana-mana update yang terbaru berkaitan dengan Cinehouse Cinema. Kalau anda boleh lihat di cinehouseinema.my,
Anda boleh terus saja book tiket untuk online pun boleh terus saja di sana. Okey, untuk petang ini sekali lagi kita akan bersama dengan cast dan juga director pengarah daripada siri Kampung People. Dan bagi peminat-peminat yang masih lagi setia bersama dengan drama siri Kampung People yang sangat-sangat trending, inilah masa anda untuk bersama-sama dengan saya. Kita borak-borak sikit, sembang-sembang ya, sempena dengan bulan Ramadan ini juga, dan kita akan kenal sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang bagaimana pembikinan drama siri ini bersama-sama. Sekejap lagi dalam pukul 3 petang. Dan seperti mana yang sedia maklum, Kampung People baru sahaja semalam kalau tak silap saya melancarkan musim yang terbaru untuk Kampung People musim yang kedua. Sebabnya banyak sangat yang trending. Jadi untuk kita nak dapatkan maklumat lebih lanjut dan juga bagaimana cerita untuk musim kedua ini ataupun sebagainya, kita akan sama-sama kita borak-borak bersama dengan pengarahnya sebentar lagi untuk kita kupas sendiri. Kita masih lagi menunggu Han Hakim sebenarnya, Namron dan juga Wan Hasliza sudah bersama dengan saya, sudah ready di sini. Jadi bagi anda yang live di Facebook, yang menonton ini di Facebook, kalau anda ada soalan terus kepada mereka ini, anda boleh terus saja ajukan di chat di bawah. Okey, dan untuk itu kita akan invite dulu ya Puan Wan Hasliza. Okey, Assalamualaikum. Dapat Hi. Hai, Assalamualaikum. Salam. Can you hear me? Can you hear me also? Yes, I can hear you. You're Shadat, is it? Yes, I'm Shadat. Hi, nice meeting you. Nice to meet you also. Abang Namrud pun ada? Huh? Oh, okay. Kita masih lagi menunggu Han Hakim sebenarnya. Okay. Sekejap lagi. Okay, tak apalah. So, bila you all start buat benda ni? Sebenarnya benda ni dia masih baru lagi sebenarnya. Saya pun baru di-invite. Jadi untuk kita nak tahu sikit sebanyak lah mengenai drama siri Kampung People. Okay. So, ada siapa? Namron dengan ni Namron dengan Han Hakim. Okay. Okay. Puan apa khabar hari ni Puan? Boleh saya gelar Puan You panggil Kak Liza pun okay? Kak Liza, okay. Kak Liza. Okay, kejap ya. Kita tunggu Han Hakim sekali ya. No worries, I pun tengah check you punya soalan, baru tengok. Everybody has a different question kan? Ya. Saya difahamkan yang Kampung People ni dah start untuk siri musim yang baru ya? Baru writing. Oh, baru writing. Okay. Baru nak. Test. Okay, Abang Namron. Hai. Hi Namron. Hai Liza, how are you? Apa khabar Abang Namron? Tak jumpa. Baik, sihat. Alhamdulillah. You Alhamdulillah. all apa khabar? Okay, asyik you nampak tembam sikit. Bahagia tu Kak Liza. Tembam ke? Bersama dengan keluarga kan? Pipi nampak tembam. Itu. Kita tengah tunggu Han Hakim Okay, boleh. Sihat ke Namron? Sihat. You tengah buat apa Liza? Saya tengah writing Kampung People 2. Baru nak start tulis. You ada Alright. Ada jugalah benda buat. I nak menulis tak boleh lah. Time sekarang ni. Nak menulis buat lah. Tak tahu. Tak boleh menulis. Tak boleh buat apa. Duduk rumah je. You buatlah sambungan untuk Wan Tu Jaga. Tak adalah.
Mana boleh Abang sambungan? Nakman pun sekarang sedang untuk bantu jaga Tak. Oh, Bukan you nak buat your film, I thought you ada film tu ke? You Film cakap itu you apa? nak shoot. Yang you kata you nak shoot tu bukan Filem yang I nak shoot, tak ada. Yang ada pun tengah proses tulis skrip. okey. I minta Oh. Jeb tulis, Jeffrey. Jeffrey, okay. Okay lah. Itu pun tulis skrip dulu, siap skrip, lepas tu barulah nak buat proposal. Okey, barulah Han nak- Hakim ada ya. Assalamualaikum. Tapi dia agak ni Namron rasa this MCO ni walaupun kita duduk diam je, I mean, but still not productive lah. Ya, not productive. I tanya I banyak semalas orang. sangat. Even Sabri Yunus pun tanya dia, abang menulis ke? Dia kata tak ada lah. Tak menulis pun tak boleh. Dia jadi macam, tak tahu. Betul. Ah. I pun macam sebenarnya benda macam couple people ni saya tak start lagi pun sebenarnya, macam baru nak proses, baru nak start and macam Faham. dia jadi Tak macam pun- malas sikit. Kan? Dia jadi mungkin kita kena lama sikit kalau MCO ni 1 tahun ke 6 bulan ke mungkin. Gitu. Kalau lama ni mungkin dia boleh menulis. Bagi lama. Okey. Saya lama sangat tu. Itulah. Okey, sekarang kita ada juga Han Hakim. Hai Hakim. Hai Assalamualaikum. Han, oh my god. Ada Han tak ada, tak Assalamualaikum. keluar. Tak nampak pun muka. Apa khabar How's Hakim? your, Betul lah, Biasa. ada lah. how's your Oh, kaki? ini apa? Ini on Facebook Ya, Live ni? on Facebook juga. Oh, tapi dia guna Zoom untuk ya. Facebook. Jadi dia macam boleh ramai-ramai, jadi untuk borak-borak, jadi boleh share dekat Facebook Live juga. Oh, so dia pakai app Zoom ni, kemudian dia terus sambung ke Facebook lah. Ya, betul. Okey, rasanya kita boleh start lah Boleh? Saya Boleh je. introduce diri saya dululah. Okey, nama saya Syadat, boleh panggil Syadat lah. Jadi saya host untuk rancangan ni. Rancangan ni kita buat santai-santai je, kita nak borak-borak, kita nak tahu sikit sebanyak je berkaitan dengan Kampung People dan juga sempena dengan Ramadan ini sebenarnya Cine House ingin nak tahu macam mana aktiviti sepanjang PKP dan juga sempena Ramadan ini juga nak tahu juga macam mana suasana untuk bersama dengan cast dan juga pengarah Kampung People sendiri di rumah, apa yang dibuat di rumah bersama dengan family juga sebagainya untuk kita share bersama dengan peminat. Boleh ya? Boleh. Okey. Mungkin ada juga yang tak tahu dan juga baru tahu sebenarnya Cine House Cinema tu apa. Jadi boleh saya share dululah sikit sebanyak untuk kita dan juga siapa yang mendengar untuk live. Cine House Cinema ni sinema yang baru saja ditubuhkan kalau tak silap tahun lepas 2019. Jadi apa yang menarik untuk Cine House, dia ada satu hall yang namanya Malaysian Hall. Dalam Malaysian Hall ni dia macam di extend. Untuk movie kan dia ada masa-masa tertentu untuk tayangan dekat Pawagam kan. Jadi untuk Malaysian Hall ni dia akan dia akan extendkan juga tayangan tu. Jadi untuk yang local movie maker, siapa yang pengarah yang nak melakukan movie, jadi untuk tu kita boleh support lah untuk kita tingkatkan lagi. Okay. Itulah dia punya usaha daripada Cine House Cinema. Okey, berbalik kita pada Kampung People dulu. Kalau boleh kita nak berkenal-kenalan dululah dengan tetamu saya pada petang ni, boleh Boleh. Dengan Kak Liza dulu. Mungkin Kak Liza boleh cerita sedikit sebanyak Kak Liza asal mana, duduk mana sekarang. Okay. Nama saya Wanas Liza. Panggil saya Kak Liza. Okay, Kak Liza. Panggil saya Liza lah basically. Saya asal orang Johor. Johor. Saya orang Johor. So sekarang ni saya duduk dekat KL lah. So saya punya background sebenarnya saya bukan asal usul daripada filem industri lah. Alamak, ada phone call. Tutup. Apa boleh jawab dulu, tak apa, kita santai-santai. Saya yang call ni mak saya tapi dia duduk kat bawah. Oh ya? Dia kat bawah je. Hello. Okey, tak apa. Okey, kita terus. Sorry, okey, boleh dia saya kat bawah je tapi. Oh ya. Sorry. Okey, dah. Comel tu. Okey, Kak Liza. Apa tadi? So basically saya orang Johor. So background saya sebenarnya bukan filmmaking tapi saya masuk kerana passion lah.
Tapi dia orang kata orang yang masuk pasal fashion ni macam bodoh sikit, and tak apalah. Kita semua bodoh. My real background is actually law, tapi I didn't pursue it. Saya tak pursue. Jauh kan bergerak daripada law ke. Ramai actually kat industri macam ni. Actually a lot of people yang macam from this industry yang dia ambil background lain tapi dia masuk film industry. So bukan saya seorang lah. I'm not special. Satu benda baru untuk saya juga, saya baru tahu. Okey, terima kasih Kak Liza. Untuk Abang Namron pula. Semua tahu Abang Namron juga dikenali sebagai Tok Ayah. Gitu. Tok Ayah. Okey, nama saya Namron. Saya asal dari Perlis. Boleh. Panggil saya Namron. Apa lagi ya? Maksud dia air panas kan? Air panas. Air panas dalam bahasa Thai. Nam tu air, ron tu panas. Okey. Tak pernah tanya Namron kenapa you dapat Namron? Itu air tak tahu. Tak pernah tanya kenapa Mungkin boleh share juga Kenapa air panas. Okey, Namron ni nama nama panggilan lah. Nama panggilan. Masa tu saya tengah belajar skill dekat Institut Kemahiran Mara. So I sebenarnya ambil bidang spray painting. So ketuk-ketuk cat-cat kereta lah. Belum masuk bidang ni. So semasa kat sana lah nama tu diberi oleh senior panggil nama Namron tu. Sebab Abang Namron suka minum air panas Tak, sebab waktu orientation tu zaman tu masih ada orang kata ragging ni masih ada lah. So macam kita 2 minggu tu memang kita kena berkumpul kat dewan. So ada ragging apa semua. So orang senior ni datang and then dia tanya asal mana boleh cakap Siam ke tak. So bolehlah sikit saya cakap, and then dia suruh cakap sikit tu apa. So saya cakap Namron. Waktu tu memang keluar Namron je lah. Tapi interesting dia sebab lepas tu dia buat macam kalau kita tengok cerita England sana kan night bila dia ada king dia nak bagikan gelaran night tu dia akan letak pedang kiri kanan tu kan. So dia orang buat macam tu. So mulai hari ini kami akan panggil dengan nama Namron. Kenapa penyapu So ada seremoni lah, kira macam ada Wah, dahsyatnya. Macam tu Semua dapat lah, bukan you seorang je. Semua. Saya saya seorang je yang diberi gelaran tu. So yang lain tak ada. Macam tu rupanya. Macam tu je. Itulah bertahun-tahun kerja kan, tapi tak tahu, tak pernah tanya. Tak penting pun. Now we know. Ya, betul. Okey, asal Perlis. Okey, yang seterusnya Han Hakim. Mai yang tanya Han Hakim ni. Okey, saya nama Han Hakim. Saya asal Kuching, Sarawak. So Kuching Sarawak sebelum Kuching Sarawak, tapi membesar dekat sini lah, meaning by masa dekat Sarawak tu habiskan zaman macam kebudak-budakan. So yang lain-lain tu banyak dekat KL. Okay, lepas tu sebelum masuk industri pun Han tak ada kena-mengena pun. Han ambil corporate communication lah, antara buat statistik dulu dekat Straits Times. Lepas tu ke sini. Lepas tu kebetulan pula masa first karya yang pertama tu dengan Abang Namron. You jadi anak Namron kan masa tu? Itu yang pertama Han. Itu yang first lah. Dahsyatnya. Han dekat Kuching, dekat area mana tu? Dekat Kuching, dekat Kenyal Lampak. Okey. Sebab saya pun sebenarnya saya orang Sarawak sebenarnya. Jadi sekarang lagi kami pun pernah buat cerita pasal Sarawak. So saya nak bawa watak orang Sarawak. Liza pernah cerita Sarawak. So kita cakap Sarawak lah. Yang dengan Han tu pun yang cerita Sarawak juga? Tak. I mean cerita kita lah. Rosie Dobi. Rosie Dobi tu ya. Sekarang dalam pemimpinan ni? Tak lah, dah lama dah cerita tu. Masa tu Namron muda lagi, I pun muda lagi masa tu. Han pun sekolah lagi waktu tu. Sekolah rendah kot masa tu, 2009 you berapa tahun Han? Okay. 2009 you I dah jenam. Baby lagi. Okey, kita dah kenal juga sikit sebanyak dan saya pun baru tahu asal nama Abang Namron tu dari mana. Kerana yang menarik hari ini.
Okey, kita terus untuk kita nak tahu mengenai Kampung People lah. Seperti mana tahu, expect ke tak Kampung People ni trending sampai macam tu? Tak langsung. Kan memang tak expect langsung because memang langsung tak apa, memang tak expect lah. We all didn't expect. We just had macam buat je and then you know, because dekat Malaysia ni dia we don't know kan, macam dia agak spekulatif lah, macam ada certain product orang suka, certain product orang tak suka, so memang tak expect langsung lah. So masa the first 3 episodes tu dia macam naik mencanak kan, kita macam pasal orang suka lah macam very unexpected, very unexpected lah. And apparently because it's a good thing lah, because benda tu okay, this is the good thing about Kampung People after the 3rd episode tu. And then you know what, some of the people from the stations actually, not from TV3 saja, but from other stations, they actually said, actually kan there are a lot of underrated macam actors, and then actually we should go for content rather than, you know, popularity and stuff like that. So that was the biggest pada saya tu yang yang buat saya macam terkejut lah. So, actually they agree to that lah. So that was the impact yang Kampung People ada. Banyak yang kata yang drama ni memang lari daripada klise. Ramai yang fikir mula-mula ni cerita macam selalunya cerita Melayu, cerita-cerita yang biasa-biasa. Tapi ni ada plot yang sangat-sangat rumit lah, sangat-sangat kira. Jadi macam benda ni menarik lah yang ramai netizen tulis. Jadi untuk itu Kak Liza sebenarnya dapat inspirasi daripada cerita ni pada mana sebenarnya? Because kita just nak buat cerita pasal family yang macam out of water, fish out of the water lah, macam orang yang macam dari bandar nak letak ke kampung. So I mean that will be a good premise untuk buat orang tu macam kekok kan. So then we came up with the witness protection punya plan lah. Tapi witness protection punya plan ni dia banyak dia cerita dia dekat overseas. So macam, you know, we just took that concept tapi kita tukarkan jadi family Melayu lah. But we didn't I mean the concept je, the premise je tu kita ambil. Tapi kita tak ada macam curi storyline anybody lah. It's just the premise je. Oh, I see. Okay. Untuk karakter tu Kak Liza pilih macam mana sebenarnya? Macam mana tiba-tiba boleh jemput Abang Namron, boleh jemput Han? Adakah itu memang dalam perancangan dari sepanjang macam Namron kita memang nampak dia macam dia boleh buat jahat. Dia memang sesuai untuk macam apa karakter macam tu. So we always had in mind, and then the good thing was because even TV3 wanted Namron tau. So we were quite surprised because kan normally Namron macam they all like macam, you know, let's try to get Namron, boleh tak? I mean would he be interested? Macam kita, and then we said okay lah, we'll try. So alhamdulillah lah we got Namron kan. And then okay, Han ni dia macam special case sikit. Han ni sebenarnya I suka panggil dia Hun. Walaupun Hun Hakim. So Han ni actually we were trying to look for watak Jaafar ni for the longest time, tapi tak jumpa tau the pelakon. And then pelakon baru ni, to be honest, saya pun agak out of touch dengan pelakon baru ni. So actually TV3 recommended him. So they said, you know, try this guy. He's quite he could do it. So macam and then I was like, okay, let's try him lah. And alhamdulillah lah, he was like, dia jadi gempak. So dia trending lagi banyak daripada Najib. Untuk Dahsyat Jaafar ni tiba-tiba lagi gempak daripada screenshot malam tu. Lagi tinggi daripada Najib rasa kan. So wow, dahsyat. Okay lah, alhamdulillah. Untuk Han, adakah Kampung People ni yang menaikkan nama Han secara peribadi? Han boleh cakap lah cerita Kampung People tu dia bagi satu, you know, push to people untuk orang recognize kita dan sebagainya. Yeah, I think I agree to that statement. Untuk Abang Namron pula, bagaimana sebenarnya Abang Namron? Abang Namron memang sudah berkecimpung dalam industri sangat-sangat lama dan juga sekarang ni bersama-sama dengan watak-watak yang baru. Adakah ianya nak klik chemistry tu susah ataupun macam mana? Mungkin Abang Namron boleh kongsikan sikit. Tak adalah sangat rasa sebab kita kebanyakan pelakon-pelakon yang saya bekerja tu dah kenal sebelum ni kan, kita dah kenal dia orang, so tak ada
saya rasa benda ni banyak kepada pelakon baru. Pelakon baru mungkin dia ada problem itu kan bila dia terpaksa untuk berdepan dengan orang. So kita sebagai pelakon yang lama, yang senior ni terpaksa, bukan terpaksa lah, have to untuk apa untuk menerima. Maknanya kadang-kadang bila pelakon senior tu buat muka ketat gitu, kadang pelakon pelakon baru yang ni pun susah nak bekerja kan. So kita cuba tanya Han lah, Han tahulah macam mana. Saya pernah kerja dengan dia. So kita just, sebab saya suka suasana itu, suasana bekerja itu harus, kalau kita ada benda-benda macam tu, kita ada problem. For example, sometimes bila kita berlakon, and the actor, kita punya co-actor kita, dia fit the line tapi dia tak bagi perhatian sangat. So dia, banyak kita tengok kejadian macam tu berlaku pelakon senior bila pelakon baru, so dia tak layan sangat pelakon baru tu, so dia macam buat hal dia tapi dia fit line, so dia akan mengganggu, dia akan jadi tak best lah, sebab dia akan jadi merosakkan keseluruhan. Dia bukannya pasal acting saja, the whole drama, the whole movie tu akan, the whole production tu akan rosak. So kita kena ni lah, kita kena open lah, open. So saya memang macam tu lah. Saya bekerja tak kira baru atau lama. Kalau orang tu lebih lama daripada saya bawa diri sebagai orang baru. Kalau orang tu baru daripada saya, so saya bawa diri saya sebagai orang lama. So tapi dalam positifnya side lah. Kita saling support lah ya untuk satu tu jadi. Tapi I think macam kerja, I mean dengan Namrul, because he's the director kan, so macam it makes it more macam easier for me lah to work, because and then I think for senior actors macam Namrul ni, they bring like macam apa nama persona lah. So macam when and then he's easy going tau. So macam you get that cooperation, because sometimes there are actors yang sangat senior that you feel nervous lah, tapi dengan Namrul you don't feel that nervous, because tapi macam you still macam okay, you know that he's going to deliver, tapi you don't feel that nervous because and then I think he brings that to the set to the other actors lah. So I think because you lecturer kot Namrul kan, because dia ada nurturing punya he nurtures lah. Dia nurture macam pelakon. Kind of like natural vibes lah. So he doesn't ni. Tapi Ali Mazlin sangat nervous dengan Namrul sampai terkeluar dia punya lidah. Han first time pun nervous tau dengan abang. Getar kan first time. Tapi saya pun sebenarnya dalam semua yang saya kontak, orang yang paling saya nervous untuk kontak is Abang Namrul. Mungkin sebab Lu dengan janggut, dengan misai, dengan tu kan. Betul lah. Dengan dekat IG angkat tampil lagi, macam tapi Abang Namrul sangat best lah. Tapi itu yang penting lah Liza. I selalu, I punya prinsip bila masuk ke set selalu pegang satu prinsip, iaitu kita bukan bekerja untuk kita bekerja untuk the product. Kita bekerja untuk drama atau filem tu kan. So kita I tak beranggapan I bekerja dengan orang ni ataupun orang ni harus bekerja dengan orang ni, tak. Bila kita letak benda itu bahawa itu yang kat atas, maka yang lain akan jadi mudah lah kan. So kalau kita bring that ego, so kita tak work for the project. Kita work untuk diri kita kan, untuk kepentingan diri kita, bukan kepentingan project tu. So prinsip itulah yang harus kita bawa rasa. And I think because sorry, can I just add on? Macam I think on macam because for kampung people kan, dia macam dia cerita biasa-biasa kan. So macam we thought that I think for people I think even for stations and then for us as a team, macam kita macam nervous lah. Namrul nak tak buat cerita ni kan? I said, and then we're like let's just try je lah. So alhamdulillah dia nak, because kampung people ni dia macam ada gila sikit kan. So like macam tapi I know because I pernah buat dengan Namrul satu cerita yang sangat kelakar dulu. Apa tu, ingat tak Namrul cerita yang pelita terang-terang kan? So masa tu, oh my god, that story is so funny. Namrul dengan Azhan Rani tau, and then dengan Melissa Saila tapi cerita tu memang gila lah. And then Namrul masa tu you played this character macam kononnya macam belagak gila kan, makan salmon lah all the time. Tapi that was so funny. So we knew that Namrul had this comedy, dia memang kelakar lah in that story tu. So when they asked me, I said, let's just give it a try lah. So alhamdulillah dia okay. I pula sebab dengan Liza ni kita punya sejarah dah lama. I think first TV project I buat adalah dengan Liza lah.
Warga Tahir. Warga Tahir. Sebab no. 5. Oh 5, yes 5, ya betul. So hubungan kita orang sebenarnya agak lama masa tu. Betul. Start daripada 5 sampai I think dekat-dekat 10 tahun juga dalam lebih more than 5 years work together. So I tak pernah buat apa-apa projek dengan company lain. Only for KL Motion, which is Liza lah. That's why the offer, and lepas tu agak lama kita tak kerja sama. I think the last project is I think Tengku Alauddin something. So after that tak pernah buat, and then Kampung People is the macam first kan lah after such a long time. Betul. Kembali lah bersama-sama bekerja. Untuk Han pula, macam mana? Han merupakan boleh kata pelakon yang junior baru lagi. Jadi mungkin boleh cerita sedikit lah macam mana nak proses nak klik bersama dengan Eli Mazlin ke, Abang Namron ke, dengan pelakon-pelakon lain ke. Mungkin boleh share sikit. Okay, so untuk kalau macam Han punya position kan, Han kan dulu memang tak ada kena-mengena dengan industri, ambil statistik, lepas tu buat corporate communication dan sebagainya. So bila kita masuk industri lakonan ni, kita like really come from zero, tak tahu apa-apa, tak ada knowledge macam camera angle ke, teknik lakonan, emosi dan sebagainya. So dikirakan masa Han punya first project dengan Abang Nama tu, cerita Tasbih Usang tu, Han actually very macam grateful lah sebab Han dapat Abang Nama. Sebab Abang Nama dia, macam Abang Nama cakap tadi, dia akan try to compromise, akan try apa semua. So Abang Nama really akan guide kita tau. Dia masa zaman tu Abang Nama dia guide Han sampailah benda tu jadi. Selagi tu dah tak fix. Macam tu. Oh, I see. Abang Nama dia memang dia jaga betul-betul dekat situ lah. So apa ini? Putus. Oh, putus. Ya, start sikit. Okay, kembali. Tapi for me Hun lah Han. Hun. I seorang panggil dia Hun. Hun sedap. I pun nak panggil Hun jugalah. Hun tu lebih Okeylah. I memang panggil dia Hun kat set, I tak panggil dia Han. Because saya rasa Hun tu lagi macam sedap kan Amrun, lagi best kan? 2 Hun. Hun lagi sedap kan? 2 Hun ke 3 Hun? He's to me like because dia baru tapi dia sangat macam pelakon yang macam if he doesn't get it right kan, he's very hard on himself. So macam tapi dia okay sebenarnya, cuma macam he just needs a little bit encouragement or in whatnot kan. So dia macam yang saya baca dari komen-komen netizen juga, dia kata dalam Kampung People tu satu watak je yang macam normal, yang lain semua sengit. Dia seorang je. Sebab Han selalu memang akan ada perasaan macam tu lah. Sebab kita sebagai macam pelakon baru ataupun newcomers dekat dalam industri ni kan, especially kalau kita dah surrounded dengan seniors, kita always rasa macam responsibility, aku tak nak susahkan orang. Kalau boleh I want to try to make orang punya kerja tu semudah yang mungkin. Kalau masa Han shoot dengan Abang Namron tu for the first time tu, banyak kali juga Han macam kat dalam ni dah macam tak boleh lah, dah macam dah nak nangis, nak rebah apa semua ada. Sebab cerita tu heavy kan, kan? Kita Tasbih Usang tu kan. So, tapi Han kena teruk lah dulu. Oh ya. Hun kena teruk lah masa yang first project yang dia cakap lah. Dia first time dia berlakon. So dia masuk ke set. So dia kena teruk lah. Kesian juga tengok dia. So sebab yalah director minta kan nak apa yang dia nak, dan dia nak deliver pun susah, dan tapi di push juga kan untuk dapat. So nampaklah yang dia sangat committed. Memang hardworking lah ya. Dia dah kena dia start dengan susah kan Liza. So kalau dia start dengan senang, so mungkin dia jadi lain kan. Betul. It's good, and then dia open lah. Bila dia kena marah tu, dia tak adalah macam he's not dia tak marah. Dia I mean dia kan pelakon, bila ada juga yang junior ni bila marah dia memberontak sikit tak. Dia terima je. Dia terima very positive lah. Dia reda je. Dan dia kena marah dia okay je. Lepas tu macam and then I pula macam lah, kesian pula dia ni. Asalkan tak balik lambat sudah. Cepat aku hadap dia. Untuk Kak Liza pula, Han, dari segi pandangan Han lah sebagai pelakon junior, dekat Kak Liza dekat Abang Namron ni,
Kak Liza lah sebagai director, dia seorang yang macam mana? Tegas ke ataupun Tak juga sebab okay macam contoh macam kalau macam Han expect Kak Liza tu quite a like macam a serious person or tapi bila dia direct, she's quite different tau. Dia macam tapi the thing is about Kak Liza got this one habit where she got like very fresh ideas tau. Macam for example before the take dia akan imagine something else, tapi during the take tu dia akan dapat idea, why don't you guys try this one. So best lah kat situ. So macam in the midst of kita tengah shooting tu, tiba-tiba banyak pula idea baru-baru. Sorry. Dia kata best Liza, dia kata best. So dia best kat situ. tak perlu sorry lah. Sorry, dia kata best. Kadang-kadang bila kita dah buat take tu, nanti tiba-tiba nampak something, lagi kalau buat macam ni lagi kelakar kot. Macam ni lagi kelakar. Dia dah kelakar, tapi kalau macam ni lagi kelakar. So then you have the idea of ni. Ada yang saya tengok, ada yang komen-komen pelakon sendiri, ada yang kata Kak Liza ni, karakter Kak Liza adalah seorang yang pendiam sebenarnya. Tapi kalau tulis skrip Kak Liza dia macam berbeza macam dengan karakter Kak Liza sendiri. Bipolar. Tak ada. Tak tahu, I don't know, tapi agaknya tapi I pendiam lah. Split personality. Tak boleh explain lah. Tak boleh explain. Okey, ada satu lagi soalan. Ada setengah lah pelakon ni dipuji ramai sebab dia terlalu menjiwai watak. Macam Abang Nurul ni memang ada watak sendiri, Han ada watak Jafar itu sendiri. Jadi macam mana sebenarnya proses nak menjiwai watak itu? Adakah ianya sangat dekat dengan peribadi ataupun bagaimana? Mungkin boleh kongsikan. Namrun takut dekat dengan peribadi. You ada songlap duit kan Namrun? You tak ada songlap duit kan? Watak tak ada songlap duit kan? Untuk Abang Namrun, saya ada jugalah mengikuti macam lakonan Abang Namrun. Macam yang paling saya minat ialah yang Mencari Rahmat tu lah. Macam dia macam ada double meaning tu semua tu. Jadi saya kira Abang Namrun lebih banyak berlakon bagi cerita-cerita yang macam ada suara, ada background meaning apa semua. Dan untuk produksi Kampung People ni, adakah ianya ada maksud tersirat sendiri yang nak disampaikan ataupun macam mana? Of course ada. Of course lah. Siapa tengok dia tahu. Dia ada. Maknanya kalau orang betul-betul tengok cerita tu, maknanya dia ada something yang cuba disampaikan lah tentang through each character. I think each character ada tapi kalau macam watak Tuan Suhaimi tu ada spesifik punya ni lah, tapi tak payahlah cerita kat sini. Yes. Tapi dia sangat kalau orang tahu dia tahulah. Tapi I think when we talk about menjiwai character, I tell you why all the pelakon can jiwai character. It's because all of them ni luck lah we're fortunate, all of them pandai. Itu je. I would say they're not stupid actors, they are thinking actors. So daripada Namron ke Rashidi ke Ellie, even ke Haryanto Hassan, Mail, they're not Hun, si panggil Hun juga. Rina, they're all very smart tau. They're bukan calang-calang pelakon lah. So that's why all of the, even Akif yang kecil tu, to me dia sangat wise lah, budak kecil yang sangat pandai. So macam all of them are smart people. They're not these are the people yang professional, yang memang embrace dia punya craft, yang memang betul-betul macam kalau let's say ada degree kan, diorang semua dapat CGPA 4.0 jalan. Dinglis lah, dinglis lah semua. Tak perlu budak yang pandai, not stupid actors. Because kalau I work with actors yang tak berapa, I mean they're beautiful, tapi yang ni kan honestly I know dia tak boleh capai, tapi macam all of them are kita I mean Kampung People, kita fortunate kita dapat actors yang sangat pandai. Even Ellie is very smart, Rina sangat pandai,
Akif pandai. Everybody lah, Rashidi is very smart. So all of them otak semua macam they know their craft lah. Karakter dia semua ada strong, semua ada dia punya strong compartment. They know I don't have to macam direct too much because apa ni, just macam the situation tu kita boleh buat funnier and stuff like that kan, tapi macam they understand dia punya, kalau thinking actors are we're fortunate because we get thinking actors, and sebenarnya ramai sebenarnya kat luar tu they're thinking actors yang kita tak tahu kan, they're quite underrated juga. Tapi saya nak mencelah sikit pasal ini. Boleh. I think comedy is about script. Selalu orang it's not about performance. Comedy it's about script. So bila kita dapat a good script, so automatically dia akan membantu kita sebagai actor juga maknanya. So problem actor adalah bila you dapat script yang tak bagus, so and then director nak betul-betul jadi funny tapi the script doesn't funny, so dia terpaksa buat. So itu yang jadi slapstick yang kadang-kadang dia gunakan gerak tubuh dia lah, perbuatan dia lah, kelakar. So dia nampaklah slapstick punya orang kata apa, lawak bodoh lah kan. So kalau good script kita ada imagination kan. Apa kalau good script kita macam at least kita dah ada imagination. So daripada situ kita buatkan sebagai reference lah. A good script maknanya maknanya kadang-kadang script semua boleh buat script kan, tapi nak menghasilkan script yang baik tu susah. Ini juga saya tengok yang berlaku pada Mencari Rahmat Mencari Rahmat orang dapat macam bagus-bagus Skrip dia sangat-sangat sebab skripnya bagus. So kita sebagai pelakon akan memudahkan kerja kita, maknanya kita untuk kita play that character jadi more easy sebab dia skrip dah kuat, dah power kan. So kita sebagai actor kita mencari skrip yang bagus juga. Kadang-kadang orang salah faham kadang-kadang kan, bila kita macam kita tak buat satu-satu projek tu bukan sebab ini, kadang sebab kita tak percaya dengan skrip tu, dengan matlamat daripada skrip tu. You buat cerita komedi tapi the skrip yang you baca rasa macam ini tak rasa komedi lah skrip ni. So agak sukar untuk kita sebagai actor nak carry that character lah. Komedi dan juga aktor ni, adakah aktor dia akan tambah sendiri sikit-sikit daripada skrip tu ke, ataupun macam mana? Dari Han ke, Han mungkin ada nak kongsi sama? Adakah Han sendiri ada tambah-tambah sedikit ke? Banyak juga dia tambah. Dia macam mana, sebab bila kalau dah selalu sangat kena marah, dia all out je. Jadi tak jadi buat aje. Asalkan benda tu kita sendiri, kita sendiri sebagai pelakon, kalau kita rasa benda tu real, I think the audience will acknowledge that lah. I think kalau if you really try so hard but then you don't feel it's real, kita sendiri dapat rasa macam lakonan, orang akan nampak kita berlakon lah. Macam tu lah. So kalau macam and then going back to the script tu memang betul lah Namrul cakap, because kalau script tu tak kelakar, dia akan kesian ke actors lah, they have to add on kan. So macam, because everybody wants to do well in the everybody knows it's a comedy, so comedy tu, I mean especially comedy lah, to me comedy memang pada saya dia susah tau, biasa elemen dia macam buat horror tau, dia kena ada elemen mengejut banyak. So because and then comedy ni dia punya macam we all have to have like a what do you call it, macam running gag kan, ataupun macam dia punya kejutan kelakar tu every 5 minutes ada, every 2-3 minutes dah kena ada benda kelakar, so we have to try to maintain that throughout the whole 13 episode. So macam I think dah ada kat script tu. And because the script was quite strong, so I mean it was easy for us to work with the actors, because and then diorang pun pandai interpret the script. So macam itulah cakap, it's a very magical project. Everything semua kena je, alhamdulillah lah. Dia macam the actors were good, the script was good, the team our team was very positive, macam tak ada gaduh-gaduh kat set, macam dia agak smooth lah. It was a very smooth project lah, alhamdulillah. So bila project tu everything smooth, dia jadi insyaAllah okay. Dan alhamdulillah dia jadi trending dan juga menjadi fenomenal lah kiranya untuk TV3 dan juga mungkin ada projek masa depan. Yang tadi ada sedikit teaser dari Kak Liza sendiri kata tengah tulis skrip kan. Mungkin boleh kongsikan sikit untuk mungkin Kampung People too. I'll see you guys on the set. Tapi memang akan sedang dibuat lah sekarang.
dia sedang dibuat, tapi because kita MCO baru nak start buat lah, because kita dah macam basically dah ada outline the new story tu, and then it's currently tengah write, and then tapi kami dah agak dah because of the MCO ni start daripada I don't know, all of you dah agak kan, macam bulan 2 tu I already knew that you know macam dah boleh dah benda tu akan berlaku kan. So macam I think semua orang cautious, jadi ke tak ni. So sebenarnya sepatutnya Kampung People ni sepatutnya kita ada tally raya, and then tapi tu tak jadi, and then the Kampung People series ni lah. So it follows, dia bersambung balik apa jadi pada Razif and family, and then ada a few new characters, Tuan Saimi ada, Jaafar ada, semua ada. So then what happens after that lah. Cuma yang raya punya cancel lah, so we couldn't do it kan because of the PKP. So now sebenarnya dekat yang saya punya live juga yang hari tu, dia tanya, memang ada ramai lah yang tanya untuk raya ni ada ke tak Kampung People lah, tapi itulah kita pun nak ni kan sebab MCO dan juga satu lagi, ada tak plan untuk Kak Liza and the team untuk angkat benda ni ke movie? Ada benda I wonder juga. I cannot say, tapi tak boleh cakap. Tak boleh cakap, tapi itulah. Okay, terima kasih untuk perbincangan untuk Kampung People. Saya kira memang sangat-sangat berjaya, dan kita juga akan mendoakanlah untuk produksi tim Kak Liza, The Gang, Abang Namron dan juga Han Hakim sentiasa berjaya. Hun Hakim. Hun. Mana di sini yang akan datang. Okey, Hun. Okey, untuk yang bahagian kedua ni, okey, saya nak tanya untuk inilah, sebab kita pun tajuknya Ramadan bersama dengan Cine House kan. Sebelum kita nak beralih ke situ, saya nak iklan terlebih dahulu bagi yang masih lagi menonton live Facebook sekarang. Bagi yang tak kenal Cine House ni apa, jadi anda boleh terus saja ke cinehouse.my. Dekat situ ada banyak artikel dan juga berkaitan dengan Cine House ni. Cine House adalah merupakan sinema yang baru. Jadi untuk anda yang nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus saja pergi ke cinehouse.my. Kat situ dia ada semua dah. Okey, kembali lagi untuk bahagian yang kedua gitu. Untuk Ramadan ni, kita nak tanya simple-simple je lah untuk ke semua yang live sekarang. Apa yang dilakukan sebenarnya dalam musim PKP ni, Kak Liza, Abang Namron dan juga Han? Namron lah dulu. Actually tak ada apa sangat lah. Actually duduk dengan family je, luangkan masa dengan family, anak-anak, dari segi itu je lah. Tak ada spesifik dari segi kerja ke apa. Dia macam seolah-olah macam dia macam dia macam awan hitam yang tutup kepala yang jadi macam nak try buat something, nak menulis ke apa ke, dia macam tak boleh jalan lah. Dia je macam mood dia macam holiday mood dia kan, macam bercuti. Kat belakang rumah saya kat belakang ni, maknanya jiran saya yang kat belakang ni, dia ada semua set drum dia, gitar and semua. Dia malam-malam dia akan buka lampu, so rasa macam kat beach kan. So ada live band. Ada orang jamming lah. Memang enjoy ada lagi gitu. So tak ada sangat. Hari tu adalah saya buat satu projek yang macam saya cuba nak interview. So macam tak ada buat apa, so saya nak interview orang lah, interview orang-orang dalam bidang ni lah. So sempatlah 2-3 orang saya interview, tapi internet pula problem, sangat slow kan. So bila rakaman tu dia putus, so saya ingat saya nak create content dekat YouTube. So interview tu apa semua, mungkin saya boleh masuk kat YouTube. Lepas tu saya mungkin boleh terbitkan buku ke based on the interview. So buat buku ke apa ke, macam tu je lah. Saya tengok semalam Abang Namron masak apa kurma kecewa apa tu? Sup tulang. Sup tulang merajuk. Merajuk. So itu juga menambahkan skill memasak. So macam belajar resipi baru, tengok semalam tengok resipi karipap apa dia panggil? Karipap pusing. Wow. So tengok sekarang dalam kepala dah tahu dah macam mana nak buat, cuma praktikal try lagi. So try karipap pusing. Boleh abang bawa set. Okey, untuk Abang Namron, thank you. Bagaimana pula Kak Liza? Kak Liza sepanjang PKP?
actually I don't know lah. I feel a bit malas lah. Dalam you all tak rasa malas macam Malas. Aduh malas malas sangat. malas kan. Sangat. Sampai I don't know about you tapi you all punya masa tidur tu dah berubah tak? Macam saya berubah kan? I'm Yeah. actually a morning person tau, tapi sekarang dah jadi night person dah. Macam Agree sebab macam dulu Ah. macam keluar breakfast kan. But now dia macam dia tak tak ada perlu dah. reason untuk bangun pagi. Betul. So dia sebalik jadi kan? macam dia jadi but initially masa awal tu I was actually very happy buat macam PKP ni. Masa tu I was alhamdulillah boleh cuti kan. tapi I think masuk minggu yang ketiga kot, then you start macam rasa disorientated. So macam you know you betul kan? I mean you rasa benda yang sama kan? So macam rasa macam tak tahu lah, rasa macam very disorientated kot. And then because kita I think kita just macam with ourselves kan, macam so tak tahu lah, I mean it's very tak productive kan. Kita bekerja, maknanya kita adalah orang yang bekerja. Kita turun ke padang, ke field untuk buat kerja. Yes. You know, very practical. Kita orang practical. So bila kita tak buat kerja, ada duduk je kat rumah, so tak keluar, tak pergi ni, apa semua tak buat, tak do something, so itu yang kita rasa malas, kita nak bangun tu malas, tak ada motivation untuk nak bangun, untuk nak ni apa semua. Macam bila bangun pun menghadap dinding, so macam you know. And then masak je lah kan, betul tak? That's the only thing that you can do je lah kan. Benda lain semua kan macam sama. Everything is the same, rutin yang sama kita bangun. At least kalau kita dalam bidang kita kan rutin pecah. So hari ni kita kerja dengan orang lain. Betul. Minggu depan kita kerja dengan orang lain pula. So dekat kawasan yang lain pula. So kita dah biasa bekerja dalam situasi yang macam tu. So bila kita dikurung, makhluk radikal macam kita kena kurung. Itu yang Jadi benda sama hari-hari dia jadi macam stres. Sampai tak tahu dah nak buat apa kan. Tak tahu. Tapi macam I try lah, I cook macam macam benda-benda yang tak pernah buat lah. Macam semalam nak share kan? Malu agak tak nak makan. Masak apa? Semalam masak lemon chicken. Lepas tu hari tu buat benda-benda yang complicated. Tapi macam soto yang I selalu buat lah. Tapi I buat benda-benda yang macam complicated lah. Macam spaghetti lah. Apa benda yang macam yang yang tak pernah kita buat lah. Some Turkish punya dish. Kalau tak macam boring kan. Tapi itulah, itu je lah. Apa, jangan risau kalau ada yang tak jadi boleh masuk dalam grup masak apa tak jadi. Itulah dia. Dia boleh scroll. Ada grup tu. Masak apa tak jadi. Untuk Han pula masa PKP ni? Kalau untuk Han pula, sebab Han baru habis cerita Seindah Tujuh Warna Pelangi tu. Lepas tu dengan accident dan sebagainya. So macam PKP tu agak satu blessing lah sebenarnya untuk kita berehat dan sebagainya kan. Lepas tu Han pula memang ni masa habis cerita Seindah Tujuh Warna Pelangi tu, sebab Han punya accident tu agak teruk tau. Dua tumit tu memang deep laceration, tinggal tendon je tak putus. So dia 7 stitches. So dia agak susah kat situ sebab bila dua kaki tumit kena, kalau Han pakai tongkat, Han nak letak kaki mana? Kiri tak boleh, kanan tak boleh. Tapi kita kena paksa diri kita jugalah untuk recover sebab lepas tu ada shoot drama. Takkanlah kita nak shoot drama tu kita dengan kursi roda kan. So kita gigih lah juga physio. Tapi awak masa sakit kaki tu diorang angkat awak kat set is it? Diorang angkat saya pergi set. Ya, so berlakon jugalah. Pukul 4 pagi pergi Bentong. Accident tu dalam set ke apa? Tak, accident tu ni selepas habis shoot hari tu. Tapi syuting tak habis lagi. Tak habis lagi. Tapi habis awak untuk hari tu lah. You drive dia, ke? Tak, I naik motor. Tapi the irony is masa syuting tu memang dekat dalam cerita Seindah Tujuh Warna Pelangi tu, watak tu at some point dia akan accident. Dia memang akan lumpuh. So malam tu Han tengah shoot scene dekat atas kursi kursi roda tengah solat lah. So kadang-kadang kita bila benda tu macam rasa real kat kita akan betul embrace it tau. Macam contoh Han masa tu kadang tu Han dah memang nangis lah. Nangis macam kadang-kadang kita terkedu-kedu sebab kita terfikir macam ya Allah bersyukur aku di kaki tangan semua nak solat macam biasa kan. Tapi tiba-tiba bila kita duduk, kita solat duduk tu kita macam terfikir tau what if kan.
Oh, And you then attracted malam it. tu, ya, lepas tu malam tu Han nak pergi main futsal. Balik pada main futsal tu Han micro sleep, tertidur. Tertidur. Bahaya naik motor boleh tertidur. Tertidur. Tapi how's your kaki sekarang? Boleh jalan ke tak Ya. sekarang? Boleh. All good dah. All good dah. Memang back to normal dah. Nasib baik boleh. Kalau tak, nasib baik. Jaafar tu nak tukar dah. Jaafar nak tukar orang lain-lain. Tak apa lah. Tak Izan, Okey. Tak ada, kena ada juga. Tapi nanti kena jadi macam Shidi masa Kapal 51 kan dia sakit belakang kan. Okey, untuk apa untuk bulan puasa ni dan juga ni apa planning sebenarnya untuk setiap daripada Kak Izzah, Amron dan juga Han, planning untuk raya macam mana ya untuk PKP ni. Jadi kita nak tahu jugalah sikit sebanyak apa yang nak dirancang. Mungkin Boleh raya ke? Boleh raya ke sekarang? That's the question kan? Tak boleh kan? Dia kata macam there's like a thing yang dah keluar, dia kata beraya guna telefon je. Like, macam mana nak beraya guna telefon kan? Dengar kata dah boleh boleh buat permohonan balik kampung. Boleh. Boleh buat Boleh permohonan untuk balik kampung. So dia orang buka sampai bila sampai tutupnya hari ni last 30. 30 ya ke? bulan last. So hari tu dia buka berapa belas kan? So dia buka tu sampai tutup lah. Maknanya kita boleh apply untuk balik kampung. So nak balik kampung. So itu yang isu sekarang ni. Kita duk fikir MCO ni macam mana. So kenapa tiba-tiba ada ni boleh keluar, ada juga yang ini boleh menjaga, ada pula yang ini boleh pula balik kampung. Yang macam nak buka. Buat permohonan balik kampung. So macam macam tak ada point. PKP ni macam tak ada point lagi kan. So orang petikai macam tu lah. Orang petikai macam dia macam contradicting sikit lah. Tapi kalau dapat balik kampung, that means Han tak boleh balik kampung lah. Sarawak, kalau tak boleh kan? Tak boleh balik Sarawak. I want to balik. Selalunya Han akan balik Sarawak lah. Selalunya. Buat permohonan lah Han. Balik lah. Balik. Kau tukar balik environment. Perlis ke? Tak. Kita orang tak nak sebab kita orang rasa macam kenapa pula boleh balik boleh tak balik sebab kita macam kita patuh kan, bila kita patuh so macam tiba-tiba kita dengar benda ni macam boleh kita rasa kecewa jugalah. So macam kecewa sebab tu kita berusaha kan. Sebab kita ikut, kita patuh, kita ikut tiba-tiba nampak macam boleh pula ada yang boleh, ada yang tak boleh. So macam confused sekejap. So macam like kita sustain je lah, duduk kat sini sampai semua dah clear baru balik. Nanti So cepat macam lagi bagus kan. And then dia sangat scary kan, macam like sekarang ni macam nak keluar shopping pun macam nak keluar perang kan. I don't know about you all lah. I macam nak keluar shopping macam okay macam mana nak ambil bleach, nak ambil Clorox kali ni masuk tangan macam aduh macam stresnya, macam dia punya apa, I mean nak keluar rumah tu pun jadi macam very stressful kan. So macam nak pergi, padahal nak keluar beli santan je tapi macam ya Allah kan. Nanti nak kena lap ni balik, nak kena ni balik. Oh my god. Ada polis. So betul lah macam paranoid kan. Paranoid kan, because you and then when you bump kan, macam orang tu macam less than one macam oh my god. Dia macam kenapa dia ni tak sedar ke dia ni dekat dengan aku ni. Jadi macam very paranoid kan sekarang. Ya itu biasa selalu kalau kita keluar ke pergi kedai kan. Tiba-tiba kita nak ada dekat dengan orang, kita jadi takut betul-betul macam kita nak sendiri dia. And then bila orang tu dekat kita macam apa hal Muhammad ni? Dia jadi macam marah kan. Kau dekat-dekat kenapa kan? Kan. I don't know lah. I jadi macam tu dah. Sejak PKP ni jadi macam bila nak keluar tu macam jadi keluar nak berperang kan. Yalah. Pastinya ada juga lah ya macam ni akan rindulah musim raya yang kita macam biasa dululah kan. Semayang raya pun tak ada kan. Semayang raya pun dah tak ada kan. Tapi dengar kata dia orang tengah kata hari ni ikut meeting. So keputusan malam ni mungkin akan keluar. Sekarang dia orang tengah buat berbincang untuk supaya boleh untuk solat tarawih dan juga solat raya kan. Dan juga solat tarawih. Maknanya dia nak buka balik masjid. Hari ni dia orang akan berbincang untuk sama ada boleh buka atau tak. So dia orang nak minta supaya masjid dibuka. Orang boleh Okay. So, that's good. It's good lah. Tapi maknanya kalau macam tu better buka semualah. Betul juga. Kenapa? Still lah.
Macam dia punya benda tu dia akan jadi macam contradicting tau. Kau tak boleh sebab pukul tapi MCO tu tujuan dia kita kena tahu balik apa tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk kita putuskan Flatten the rantaian tu. curve. rangkaian tu. The Jadi curve macam tu. buka sikit. Macam dia nak buka balik, sambung balik rantaian. Yes. Kalau dia nak buka balik maknanya just cakap lah ini adalah peringkat peringkat pemulaan kita akan buka sikit-sikit. Cakap lah macam tu. Ya. Betul. Clear. Yeah, because I think the most important thing is nak putuskan rantaian tu dengan flatten the curve tu kan. Dalam bahasa Melayu dia apa? Tekokan apa? Dalam bahasa Melayu dia flatten the curve apa? Mendatangkan curve. Mendatangkan Flatten. Flatten ni kan. So itulah, tapi kalau macam if they buka cepat sangat, takut macam tak jadi, tak terlalu rush pula. Dia takut nanti jadi macam back to square one US. lagi kan. Nanti jadi macam US kan. US macam US naik. Banyak lagi benda boleh. Maknanya dia orang boleh juga untuk macam untuk divide kat area. So kawasan ni boleh bagi zon hijau. Ini orange, ini merah. So kawasan hijau dia orang dah boleh keluar, for example. Macam orang Perlis sekarang kan. Orang Perlis sekarang dia orang dah berapa lama tak ada new case. Tak ada kes baru dekat Perlis. 18 orang tu, 18 kes tu dari awal sampai sekarang 18 kes. Tak berubah 18 tu. So dia orang minta untuk Perlis dibukakan. So dia just jaga sempadannya. Padan untuk jalan masuk ke dalam negeri dia kan. So orang Perlis tu dibenarkan untuk keluar untuk buat aktiviti dia orang lah, nak menjaga ke apa ke. So sebab dalam Perlis tu dah tak ada masalah. So secara logiknya kalau dalam negeri Perlis tak ada masalah, kalau tak ada orang luar bawa masuk benda tu, dia akan terus okey lah. Dia should be okay, betul. Yes. Saya suka tengok apa idea Caprice kalau boleh nanti boleh tengoklah idea Caprice dekat IG dia ada post video macam mana dia buat apps untuk inilah. Okey, bercakap pasal COVID-19 dan juga rantaian ni mungkin pada last ni lah kita nak dengar sikit mungkin Kak Liza, Abang Namrul dan juga Han ucapan untuk frontliners untuk bagi dia orang semangat, terutama lagi bulan puasa ni kan. Mungkin ada nak share. I think for me is saya nak berterima kasih lah pada frontliners because apa yang orang buat tu macam untuk for your information pun one of our cast members yang main Tok Imam tu dia pun kena coronavirus kan. So Ustaz. So dia kena COVID-19 dan dia 3 minggu dia dekat Sungai Buloh. And then he was telling me lah, dia kata memang if you look at, dia kata macam I communicate with him lah. So dia kata memang the nurses dengan the doctors memang kesian lah because they have to wear that baju tu and then all day long, and then bila buka tu macam berpeluh-peluh, so macam they have no rest. So apa yang dia buat ni macam ibaratkan macam tentera pergi perang jugalah. So macam to me the effort yang dia buat tu pada saya, I mean kita duduk kat rumah kan, so macam we don't feel what they're feeling kan. So for us kita sangat berterima kasih lah. Pada saya sangat berterima kasih pada the frontliners because it's something yang not just them lah, the police and also the askar and siapa yang terbabit secara direct dengan ni lah COVID-19. Ya, sama jugalah dengan saya, maknanya ucapan terima kasih, ribuan terima kasih kepada frontliner kita yang kita tahu yang dekat hospital, kat jalan apa semua yang menjaga kita lah kan supaya kita selamat semua, dan kita ni yang kat sini kita mendoakan je lah supaya dia orang tu bertabah dan terus kuat lah untuk arungi benda ni apa semua. Dan sekarang pun kalau kita tengok pun dah makin menurun. So saya juga dapat alhamdulillah dah kes dah tak banyak macam dulu. So saya rasa dulu dia orang lagi teruk dan sekarang mungkin agak ni sikit lah, agak longgar sikit lah. Tak teruk dulu kan. So saya pun dapat juga feedback daripada Johor, ada adik ipar dia kata sekarang pun dah dia orang lebih relax lah sekarang ni compare dengan dulu kan. So kita harap benda ni akan terus mengecil dan terus hilang dan kita boleh jalani kehidupan seperti biasa. Amin. Ya, thank you. Amin. Betul. Saya pun macam tu jugalah, sebab kadang-kadang kan dia bila benda jadi macam ni, kita feel very grateful. Sometimes there is like no words to describe how thankful we feel. Benda tu dia akan jadi kepada perasaan rasa serba salah.
macam kita rasa guilty sebab kita punya help tu macam tak boleh nak reach kat orang. Kadang-kadang kita rasa macam tak dapat nak tolong banyak sangat. So basically untuk frontliners, apa yang hang boleh cakap is very very thank you, and hang pun macam kalau boleh macam-macam apa benda yang hang boleh tolong tu hang akan tolong lah. Lepas tu cumanya rasanya paling penting untuk kita, orang-orang macam kita duduk kat rumah ni, kita tak boleh buat banyak sangat. Hang rasa doa tu sangat-sangat penting lah. Rasa kalau dengan hanya sekadar mendoakan bahawa semua benda ni akan kembali pulih, diorang dilindungi oleh Allah supaya diorang tak kena COVID-19 dan sebagainya, insyaAllah everything will be okay. Yeah, because I think betul you cakap lah, usaha tu nak buat tu is difficult. And then I think as compared to negara lain kan, I mean even to US and stuff like that, I think Malaysia is doing quite well lah. So macam I mean our team is doing such a good job kan. Kan as compared to, I mean European countries pun tak boleh buat as good as apa the Asians lah. So macam it's something yang kita patut bangga lah, because they're quite, and then alhamdulillah rakyat Malaysia pun macam kooperasi dia better lah daripada the westerners. It's kan. very So, surprising juga surprising sebenarnya. kan? Macam knowing our citizens could be that disciplined kan. Mula-mula dulu saya risau sebenarnya sebab Malaysia kan dia macam netizen kan dia banyak ni apa semua, tengok macam boleh je pula, boleh duduk dalam rumah. Kita patut berterima kasih pada pemimpin-pemimpin kita yang dulu, Betul. kan, sebab Yes, dia orang sentiasa menakut-nakutkan kita. So bila sekali datang kan Dia suka fit idea yang menakut-nakutkan. Sebab kat Amerika kita tengok rakyat dia sangat vocal, sangat ini apa semua. So bila orang suruh duduk rumah dia kata why this is my right to walk here, why orang Malaysia ditakut-takutkan dari dulu, tak boleh dari kecil, dari takutkan tak boleh. So bila senang to control, Asian people is very easy to control sebab dia orang banyak dengan adat, banyak dengan peraturan, banyak dengan hukum, banyak dengan ni. So kita banyak benda kita tak boleh soalkan, banyak benda kita tak boleh suarakan, banyak benda kita tak ni. So kita hidup dalam bawah tempurung itu, so senanglah untuk dikontrol. Control kan. Macam Amerika, Itali susah lah dia. This is my right. No, you can't. So dia nak kontrol. Nak juga potong rambut kan. Nak juga. Aduh. Okey. Siap cakap corona ni konspirasi lagi kan. Ya. Yang kata ni hoax ni apa ni China punya lakonan apa That's another thing yang I spend my time masa during MCO ni. I don't know about you all lah. Macam I baca all the I macam suka baca coronavirus punya updates, lepas tu the conspiracy lah, the 5G tower lah ni lah. Tengok video nowadays pasal Trump semua tu. Gila lah ni orang. Okey, terima kasih untuk Okay. yang mungkin untuk Thank yang you so last kali untuk hari ni mungkin ada sedikit ucapan untuk peminat-peminat serta Kampung People. Okey, kita start dengan Han dulu. Silakan Han. Terima kasih kepada semua orang yang menyokong Twitter Kampung People. Han harap-harap yang Kampung People 2 ni, since dah official semua orang tahu memang akan ada Kampung People, korang akan terima juga cerita ni yang sedia ada. We will do our best. Thank you very much. Okey. Abang Namron, silakan. Okay, terima kasih kepada semua yang follow Twitter drama Kampung People ni, dan tunggulah kehadiran Kampung People Part 2 yang diusahakan oleh Buan Nasisa. Yang tengah malas sekarang ni kan. Okay, Lisa. Okay, I pula Anda tengok konspirasi tu. Conspiracy theory. Kita tengok kalau ada apa. Okay, terima kasih kepada semua peminat-peminat Kampung People. Thank you sangat-sangatlah for menyokong Kampung People, because as kita cakap tadi lah, kami semua tak sangka yang Kampung People ni mendapat begitu banyak sokongan daripada orang luar kan. And maafkan segala ada macam cacat cela in the first season. Then we will try to improve the second season lah, and to make it much more better, insyaAllah. Our tujuan is to hiburkan everybody, and we hope that semua orang dapat bila tengok Kampung People tu dapat dapat ketawa, dapat ringankan
minda, and then Had a at the good same time time. dapat pelajaran whatever lah kalau ada. Kalau ada. Okey, itu saja saya kira. Jadi untuk akhirkan kita punya sesi live pada hari ini. Okay. Terima kasih kepada semua yang sudi ya. Alright. Untuk bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Senior House untuk live pada petang ini. Dan juga untuk yang terakhir kita doakanlah untuk semoga usaha yang Kak Liza, Abang Namrul dan juga Han Hakim buat sekarang ni dan juga in future sentiasa diberkati, dan juga kita doakan untuk sentiasa dikurniakan kesihatan kesemuanya lah. Okay. Terima kasih Syahadat. Thank you. Thank you Terima Sina kasih. House. Thank you. Okay, Okay. saya rasa itu saja untuk live bersama dengan Sina House pada hari ini, dan juga saya harap anda mempunyai masa yang bahagialah bersama dengan family sambil PKP dan juga Ramadan ini. Nak kena masak ni dah pukul 4. Dah pukul 4 Ya, kena masak. Cari barang masak sekejap ni. Kena masak. Hari ni Okay, setulang tak merajuk dah Hari ni tak sempat dah nak buat apa, tak buat kot. Tunggu ikan je. Order ikan tadi, tak sampai-sampai ni. Okey, saya rasa itu saja. Okay, Terima kasih selamat ya. buka. Yes. Yeah. Terima kasih Abang Namrul dan juga terima kasih. Bye, Okay, hi, sama. bye, Bye, Namrul. bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Selamat buka. Bye.